A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Ustaz, hari ini kita masuk bab 32 kan Ustaz, muka surat 217, perihal kiblat dan pendapat ulama bahawa orang yang mengerjakan solat dengan tidak menghadap kiblat kerana kekeliruan, ia tidak perlu mengulang solatnya. Okey Ustaz, silakan Ustaz. Suara tak buka tu Ustaz. Kita belum habis lagi hadis 401 belum masuk lagi kan? Oh, Ustaz nak sambung itu ini aku Ustaz nak terus. Kita sambunglah sebab tak masuk lagi kan? Dah boleh. Hadis 401 Ustaz, muka surat 213 ya semua. 213. Oh, ya, saya tak jumpa hadis dia. Sekejap Okey Ustaz. Hadisana Muslim tu. Hadisana Abdullah. Tu. Kemudian hadisana Muslim. Astagfirullah al-Qiblah. Hadisana Utsman. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Kak Liza, Kak Syida dan ibu-ibu yang saya kasihi, apa khabar semua? Harap sihat ya. Ibu Syarifah, Ibu Azhar, Ibu Rosna ada ya. Kak Lina, Kak Rafidah, semualah. Mas Syafini dan semua-semua. Baik, alhamdulillah kita syukur pada Allah Jalla wa Ala. InsyaAllah kita sambung lagi. Hari ini hadis yang ke-401, muka surat 213 ya. Dia berkenaan dengan menghadap ke arah kiblah. Baik. Hadis ini disampaikan oleh guru Bukhari, Utsman, dan ia berpunca daripada Abdullah bin Mas'ud ya. Saya dah terangkan pada ibu-ibu sekalian, kalau nama Abdullah sahaja tanpa disebutkan bin apa, ia merujuk kepada Abdullah bin Mas'ud. Apalagi kalau kita lihat siapa murid Abdullah tu, muridnya ialah Alqamah. Alqamah ni memang terang-teranganlah murid utama Abdullah bin Mas'ud. Tetapi kalau ibu-ibu jumpa ada hadis yang sebut Abdullah sahaja tanpa disebutkan nama dan muridnya pula bernama Nafi'. Itu Abdullah bin Umar. Okey, standardnya Abdullah saja, Abdullah bin Mas'ud. Yang lain disebut Ibn Abbas, walaupun namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Umar dikenali sebagai Ibn Umar. Ya. Kalau Abdullah bin Ammar, biasanya disebut nama penuh Abdullah bin Ammar bin Al-As. Tapi ada dalam beberapa hadis yang hanya sebut nama Abdullah, merujuk kepada Abdullah bin Umar. Cara nak kenalnya ialah dengan melihat anak murid beliau. Jadi kalau anak muridnya bernama Nafi', jadi itu ialah Abdullah bin Umar. Baik. Kata Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam falah. Qala Ibrahim la adri zada aw naqasa. Itu dia panggil selingan ya. Yang ayat ini merupakan ayat selingan.
saya tak pasti hadis yang dibawakan oleh Ibn Mas'ud ini dia merujuk kepada Nabi tertambah ke Nabi terkurang. Itu komen daripada Ibrahim. Siapa Ibrahim? Inilah Ibrahim ni murid kepada Alqamah. Ibrahim murid pada Alqamah. Beliau memberikan komentar. Ibn Mas'ud kata Nabi SAW salah. Ibrahim pun bagi komentar sedikit. Saya tak pasti dalam kes yang nak disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ini, adakah merujuk kepada kes Nabi tertambah rakaat ataupun Nabi terkurang rakaat. Okey. Falamma sallama, kembali kepada Ibn Mas'ud, falamma sallama, setelah Nabi SAW memberikan salam, qila lahu. Maka ada sahabat bertanyakan Nabi SAW, ya Rasulullah, ahdatha fi salah syai'. Okay. Ahdatha fi salah syai'. Apa yang terjadi dalam salat tadi, Rasulullah? Qala wa ma dzak? Apa yang berlaku? Tanya Nabi. Qalu ay radhiyallahu anhum, kata sahabat Nabi, sallaita kaza wa kaza. Rasulullah salat sekian-sekian. Fasana rijlaihi wastaqbala al-qiblah. Artinya Rasulullah SAW telah sama ada terkurang ataupun terlebih rakaat. Yang tadilah yang Ibrahim keliru itu kan. Terlebih ke terkurang sebenarnya isu ini. Maka Rasulullah pun fasana rijlaihi, baginda segera melipat kedua kaki baginda, wastaqbala al-qiblah, menghadap ke arah kiblah, wa sajada sajdataini summa sallam. Lalu baginda SAW telah melakukan sujud sahu sebanyak 2 kali, kemudian Nabi memberikan salam. Falamma aqbala alaina biwajhihi. Habis salam tu Rasulullah pun berpaling kepada kami seraya berkata, qal innahu law hadatsa fi salati syai'un la nabba'tukum bihi. Kata Rasulullah, kalaulah berlaku lagi keadaan seperti ini dalam salat, nescaya saya akan maklumkan kepada anda. Walakin innama ana basyarum mislukum. Masalahnya saya ni pun manusia seperti kamu semua, seperti anda semua. Ansa kama tansaun. Saya pun ada masa saya terlupa sebagaimana anda pun terlupa, ya. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Apabila saya terlupa, tolong ingatkan saya. Wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras thawab. Sekiranya anda keliru dalam salah, dah buat ke belum, cukup rakaat ataupun tidak, maka anda cuba cari yang mana satu yang benar untuk dipegang. Falyutimma alaih. Kemudian anda sempurnakan dia. Thumma liusallimu thumma yasjud sajdatain. Kemudian anda okey. Kemudian anda hendaklah anda menyempurnakannya, falyutimma alaihi thumma liusallim, kemudian anda memberikan salam, thumma yasjud sajdatain, kemudian anda hendaklah sujud sujud sebanyak 2 kali. Baik, walaupun saya tahu terjemahan dalam buku ibu-ibu tu, falyutimma alaihi thumma liusallim, sempurnakan dia sebelum memberikan salam kan. Sebelum bagi salam, kemudian sujud 2 kali. Tapi tak apa, saya ceritakan begitu dahulu. Jadi dalam isu ini, saya tak nak panjang dalam isu terlupa bab solat kerana kita nak fokus kepada isu kiblat sebenarnya. Okay, cuma secara ringkas, kemungkinan dalam hadis ini menunjukkan Nabi SAW terlebih rakaat. Cuma saya tak ingat dalam solat zuhur ataupun asar, Nabi telah tersolat sebanyak 5 rakaat. Dan hal ini kalau kita perhatikan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, Syarah Jami' Tirmizi oleh Al-Mubarakfuri, ada dalam 4 ataupun 5 kali Nabi SAW tersilap dalam solat. Ada solat 4 rakaat, Nabi solat 2 rakaat. Ada solat 4 rakaat, Nabi solat 5 rakaat. Adalah dalam sekitar 3 ke 5 kali. Begitulah. Baik. Jadi kalau ditanyakan adakah Nabi tidak khusyuk? Bukan begitu ya. Ini semua merupakan kehendak Allah Azza wa Jalla supaya kita jelas beberapa perkara. Satu, Nabi SAW merupakan manusia seperti kita.
Cuma baginda mempunyai kekuatan spiritual yang begitu luar biasa, dan juga baginda merupakan rasul yang mendapat wahyu daripada Allah Azza wa Jal. Tapi terlupa tu boleh berlaku. Cuma kadar terlupa Nabi SAW ini teramat sedikit. Kita ni pula banyak terlupa. Cuma kalau kebanyakan kita orang lelaki ni, kenapa terlupa pun solat okey? Kerana mengikut imam je. Tak ikut tu memang tak ingat dah. Tapi sebab imam bangun, kita bangun. Kadang-kadang kita pun tak ingat dah rakaat ketiga ke keempat. Imam bangun, kita bangun. Rupanya imam salah, kita pun salah sekali. Baik, jadi kadar terlupa Nabi ni terlalu sedikit dan mungkin kerana ada faktor-faktor tertentu. Ala kullin hikmahnya kita belajar sesuatu daripada terlupa Nabi SAW. Apabila kita terlupa, maka kita disarankan untuk sujud sahwi, dan izinkan saya untuk tak panjangkan isu ini. Kemungkinan besar dalam kes ini Nabi terlebih rakaat 5, dan bila dah habis tu, orang pun tanya Rasulullah solat 5 rakaat tadi. Dan sahabat pun tak pandai nak tegur macam mana ya, apalagi nak tegur Rasulullah, tak berani. Maka Rasulullah yang dah habis solat tu terus hadap semula kiblah. Masa tu Nabi dah hadap ke arah sahabat. Ya, kemudian Nabi terus hadap kiblat, betulkan balik kaki baginda, dan baginda terus sujud sahwi, diikuti oleh sahabat yang lain. Artinya kata sebahagian ulama, kalau kita terlebih rakaat seperti 5 rakaat ataupun 4 rakaat dalam salatul maghrib, maka caranya ialah kalau kita sudah memberikan salam. Ceritanya kalau telah memberikan salam, maka kita sujud sahwi selepas salam. Ini sesuai dengan pandangan dalam mazhab Maliki dan juga mazhab Hanbali. Okay, kalau mazhab Syafi'i, semua sujud sebelum salam. Dan kalau habis solat tu, orang kata tadi hajah solat 5 rakaat. Okey, selesai. Habis. Tanpa perlu sujud lagi. Kalau Imam Abu Hanifah, semua sujud sahwi selepas solat. Manakala kalau mazhab Maliki, dia tengok kekurangan apa bentuk kesilapan tu. Kalau kesilapan tu dalam bentuk terkurang, ya, terkurang rakaat ataupun apa-apalah terkurang, kita terlupa tasyahud awal sebagai contoh, maka sujudnya sebelum salam. Dan kalau kita terlebih seperti terlebih rakaat, terlebih tasyahud dan sebagainya, maka sujudnya ialah selepas salam. Itu kaedah yang disusun oleh Al-Imam Malik. Manakala mazhab Ahmad yang agak sukar dan perlu kepada ilmu yang mendalam, dia tengok kepada apa bentuk kesalahan yang dilakukan. Kalau Nabi buat salah tu, Nabi sujud sebelum salam, kita sujud sebelum salam. Kalau kita melakukan kesilapan yang sama. Kalau dalam kes kesilapan itu, Nabi sujud selepas salam, maka kalau kita melakukan kesilapan itu juga, kita sujud selepas salam. Ala kullin, kalau kita lihat dalam mazhab Maliki dan juga Hanbali, sesiapa yang terlebih rakaat dan telah memberikan salam, mereka dibenarkan untuk sujud selepas salam. Termasuklah mazhab Hanafi, itu mazhab jumhurul ulama. Manakala Syafi'i, kalau kita dah habis salat dan terbukti kita salat 5 rakaat, salat selesai begitu sahaja tanpa perlu ditambah dengan sujud sahwi. Okey. Selebihnya saya tak nak panjangkan isu tersebut. Cuma dalam kes menghadap kiblat tadi, selesai saja salat 5 rakaat, Nabi SAW pun menghadap ke arah para sahabat. Sedangkan salat Nabi itu dianggap belum tamat lagi disebabkan Nabi belum sujud sahwi. Jadi Nabi dah pusing arah kiblat tu. Jadi barulah sahabat pun sembang dengan Nabi Rasulullah, apa yang berlaku dalam salat tadi. Tanya Nabi, wa mazak, apa yang berlaku? Rasulullah dah salat 5 rakaat. Berlaku percakapan antara Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, satu. Yang kedua, Nabi dah pusing daripada arah kiblat, sedangkan salat Nabi boleh dianggap belum selesai. Maka Nabi pun terus berpusing balik ke arah kiblat dan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Ini menyatakan 2 perkara. Satu, percakapan untuk membetulkan salat dibenarkan, walaupun salat tidak sempurna sepenuhnya. Ya. Yang keduanya ialah kalau kita teralih arah kiblat dalam keadaan kita tidak tahu, contohnya dalam kes tadilah kita ingat salat dah habis, kita buat contoh begini, kita salat baru 3 rakaat, kita pun bagi salam, kita pun berjalan nak balik, tiba-tiba orang panggil, hajah,
Kita dah balik dah nak balik ke rumah. Kita pun terus patah balik dan kerjakan balik solat 1 rakaat lagi. Ia dibenarkan, percakapan untuk membetulkan solat tadi dibenarkan, walaupun kita dah berpaling daripada arah kiblat dalam keadaan solat belum sempurna, ia dimaafkan. Tapi dengan syarat tempoh yang tidak terlalu lama, sekitar dalam 1 minit begitu, ia masih diberikan peluang. Ya? Baik. Ada persoalan untuk ini? Boleh jelas? Ustaz, yang kau pernah dengar kalau kita selepas kita kita nak sujud sahwi selepas kita dah bagi salam, dia ada beberapa patah perkataan yang boleh. Lepas kalau banyak perkataan kita cakap tu dah tak boleh sujud sahwi dah. Beberapa perkataan yang berkait dengan solat. Secara lebih Yang solat saja, selain pada perkataan solat, sembang perkataan lain memang tak boleh dah kan maksudnya Ustaz? Memang tak boleh. Dia sebenarnya dia ibaratnya dia masih dalam keadaan solat sebenarnya Kak. Okey, terima kasih Kak. Ada soalan lain? Okey, boleh. Sekarang kita masuk yang baru, iaitu bab maja'a fil qiblah. Bab membincangkan tentang kiblah. Baik. Wa man la yara al-i'adata 'ala man saha fa salla ila ghairi al-qiblah. Dan menceritakan tentang orang yang berpendapat pendapat ulama bahawasanya tidak perlu mengulang balik solat sekiranya kita terkeliru arah kiblat. Kita dah solat dah tapi tidak menghadap ke arah kiblah. Jadi lepas habis solat tu datang orang, Kak Syidan datang beritahu Liza, tadi Liza solat tidak menghadap ke arah kiblat yang betul. Jadi dah habis solat dah, Kak Liza dah habis. Adakah solat Kak Liza tadi dianggap sebagai batal ataupun boleh diterima? Okey, ini hadis dia. Dan nanti kita lihat kupasan ulama dalam memahami hadis ini ya. Dan dalam isu yang sama, cuma dalam isu yang hampir sama tapi kes yang berbeza. Wa qad sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi rak'atay az-zuhri wa aqbala 'ala an-nasi bi wajhihi sallallahu alaihi wasallam thumma atamma ma baqiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan salam selepas solat 2 rakaat zuhur. Kemudian Nabi menghadap ke arah sahabat-sahabat baginda. Kemudian baginda menyempurnakan lagi baki sebanyak 2 rakaat. Artinya Nabi dah berpaling daripada arah kiblat. Itu cerita dia ya. Sama dengan cerita yang tadi juga. Lebih kurang. Cuma dia punya kes yang berbeza. Buat makluman ibu-ibu sekalian, kita tegaskan balik. Cerita kita ni ialah cerita kiblah. Dan kita belajar ni belajar hadis. Bukan belajar fikih. Memanglah belajar fikih macam mana pun. Tapi keutamaan kita ialah kelas hadis. Jadi saya tidak akan bahas fikih secara lebih mendalam dalam kelas ini. Ada, kita memang sentuh pun. Cuma bukan secara mendalam sebagaimana kelas-kelas yang lain. Ya. Baik, hadis ini disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Umar bin Al-Khattab. Okey, ini hadis yang disampaikan oleh sahabat daripada sahabat. Biasa kan Kak Liza dan ibu-ibu sekalian, yang ambil hadis daripada sahabat itu ialah tabi'in, betul tak? Tabi'in ambil daripada sahabat. Tapi dia ada beberapa koleksi hadis dalam jumlah yang tidaklah terlalu banyak, sahabat ambil daripada sahabat. Biasanya sahabat junior ambil daripada sahabat senior. Tapi ada juga kes yang mana sahabat ambil daripada sahabat yang junior yang mendengar hadis itu daripada Nabi SAW. Sebagaimana Umar pernah mengambil hadis daripada orang yang lebih muda daripada beliau. Kerana orang tu dengar daripada Nabi SAW berkenaan dengan hadis memberikan salam sebanyak 3 kali apabila pergi ke rumah seseorang. Baik, Umar dia tak tahu. Sampai Nabi meninggal pun dia tak tahu tentang hadis itu. Ya, kita takkan tahu semua benda kan. Baik. Daripada Umar kata, wafaqtu rabbi fi salas. Ada 3 perkara pandangan saya ini dipersetujui oleh Allah Azza wa Jalla. Dia kurang tepat begitu. Ada 3 perkara yang mana pandangan saya ni mendapat sokongan daripada Allah Azza wa Jalla ataupun sesuai dengan ketetapan Allah.
Dan ada ulama bahas sampai bukan 3 sampai 15. Ada ulama kajilah wallahu alam. Faqultu ya Rasulullah, antaranya saya berkata, wahai Rasulullah, lawit takhazna min maqami Ibrahim musalla. Apa kata kalau kita menjadikan makam Ibrahim ini sebagai tempat salat? Itu kita dah bincang sebelum ni kan. Fanazalat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Lalu turunlah ayat dalam surah Al-Baqarah, dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai arah kiblah, musalla. Wa ayatul hijab, yang keduanya berkenaan dengan ayatul hijab. Ayat supaya wanita, khasnya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk berhijab. Qultu ya Rasulullah, saya pernah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law amarta nisa'aka an yahtajibna fa innahu yukallimuhunna al-barr wal fajir. Apa kata kalau Rasulullah suruh saja isteri Rasulullah ini berhijab, kerana orang ni duk sembang dengan isteri Rasulullah ni, ada orang baik, ada orang jahat. Takut ada orang jahat cuba mengambil kesempatan, sedangkan isteri Nabi ni dia nak menyampaikan ilmu, tiba-tiba orang jahat yang datang mengambil kesempatan. Fanazalat ayatul hijab, maka turunlah ayat hijab. Baik. Itu yang kedua. Wajtama'a nisa, yang ketiga, wajtama'a nisa'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil ghairati alaihi, dan satu ketika isteri-isteri Nabi ini berkumpul lantaran cemburu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kes yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam surah At-Tahrim. Faqultu lahunna, lalu saya berkata, asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun. Boleh jadi Tuhan akan mentalak kamu semua daripada Nabi, dan Allah akan gantikan dengan isteri-isteri lebih baik daripada kamu semua. Fanazal hadhihi al-ayah, maka turunlah ayat dalam surah At-Tahrim. Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin aw qanitatin taibatin 'abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara. Qala Abu Abdullah, berkatalah Abu Abdullah sekian. Okey. Jadi dia punya poin di sini, ibu ayah dirahmati Allah, kita lupakan dua poin yang lain. Kita hanya fokus kepada lawittakhazna min maqami Ibrahim musalla, dan kita mulakan dahulu dengan isu ini. Ini isu orang tersalah arah kiblah. Isu orang tersalah kiblah, lalu dia pun solat dalam keadaan kiblat yang tak betul. Macam mana dengan solat dia? Baik, lalu Imam Bukhari mendatangkan kisah Nabi SAW pernah salat zuhur tu 2 rakaat je. Dan kalau kita lihat dalam cerita yang penuh, ibu-ibu yang saya kasihi, habis saja salat, Nabi pun keluar dari masjid dalam keadaan resah. Serba tak kena. Duduk resah kena apa yang berlaku. Pernah berlaku tak macam tu, ibu-ibu sekalian? Kita tak sedap hati tapi tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Fikir-fikir, lalu sahabat Nabi pun pakat pergi tempat Nabi SAW. Berarti mereka semua dah arah kiblat. Mungkin beberapa orang lah, bukan semua, beberapa orang. Lalu ada seorang sahabat Nabi, dia kening Nabi ni, solat dia boleh mengalami perubahan sepanjang Nabi masih hidup. Jadi sebarang kesilapan Nabi ni, tak ada orang berani nak tegur. Kod-kod solat telah mengalami perubahan. Tapi hari itu ada seorang sahabat Nabi namanya Zulyadain, memberanikan diri, radhiyallahu anhu, bertanyakan Nabi SAW, akasarta ya Rasulullah, adakah Rasulullah sengaja mengkosarkan salat pada hari ini, memendekkan salat? Lalu Rasulullah kata, takkanlah saya terlupa. Maka sahabat yang lain pun kata, betul Rasulullah salat qasar, betul. Apa yang disebutkan oleh Zulyadain tadi. Maka Rasulullah pun patutlah baginda rasa tak sedap hati. Baginda pun kembali semula untuk menambah lagi 2 rakaat dan diikuti oleh para sahabat, dan pada akhirnya sujud sahwi. Artinya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kalau kita dah habis salat, kita dah hadap ke arah kiblah dalam tempoh yang tidak terlalu panjang, dan ada bicaranya dengan orang lain, bicara itu untuk membetulkan salat kita, bukannya sembang benda lain, maka ia diberikan kemaafan. Kita hanya perlu menambah semula rakaat tersebut. Mudah tak salat?
Kalau kira kita tak ada ilmu, kita kena ulang balik. Itu satu benda yang rugi. Rugi tidak bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Sedangkan kita hanya perlu menambah sahaja. Tak perlu kita nak bermula dari awal. Hatta saya ada kongsikan dahulu dalam bab al-bina'u 'ala salah, membina semula solat yang terbatal, menurut pandangan Imam mazhab Hanafi, dan ini pandangan lama mazhab Syafi'i yang juga dipegang oleh sebahagian ulama Syafi'i. Sesiapa yang terpaksa membatalkan solatnya atas beberapa faktor, antaranya ialah jeluak. Jeluak tu bahasa Melayu standard ke, kakak-kakak sekalian? Boleh siapa respon? Jeluak. Kami kalau orang utara ni sebut muak. Muak. Jeluak saya tu dah nak tanya muntah, rasa. Ustaz. Apa dia? Jeluak nak muntah. Mual. Mual. Oh, ni bahasa orang perubatan lebih tepat kot. Ibu Syarifah apa? Siapa Ustaz? Ibu Syarifah ada nak komen apa ke? Sebab bukan? Tak ada. Oh, tak ada. Baik. Jadi sama ada mual, jeluak, muak, samalah tu. Kita rasa nak muntah, maka ataupun tiba-tiba berdarah hidung, darah hidung keluar, darah hidung keluar, nak solat macam mana? Takkan kita nak membaca surah Al-Fatihah sambil darah masuk dalam mulut kan? Maka boleh tak boleh kalau kita berhenti solat buat seketika untuk membersihkan hidung yang berdarah, ataupun untuk muntah sedikit, mana kita lari cepat-cepat pergi ke tempat wuduk, kita muntah sedikit, atau dalam toilet di rumah, kita muntah sedikit. Dan kemudiannya kita datang menyambung semula solat tadi. Adakah ia dibolehkan? Maka menurut mazhab Hanafi dan pandangan lama Imam Syafi'i, dibolehkan al-bina'u 'ala salah. Pergi sekejap, kemudian sambung balik solat yang tergendala tadi. Itu. Nah, kalau kita yang tak ada ilmu ni, biar betul boleh ke buat macam tu? Tambah-tambah kalau kita pergi negara India, tengok-tengok buat macam tu, jahil geng-geng India ni, astagfirullah. Padahal betul menurut mazhab mereka. Perkara ini, ketika saya belajar dulu dengan guru saya Maulana Asri Hafizahullah, beliau sebut benda ni dan beliau menyatakan betul tiada hadis sahih berkenaan dengan perkara ini, namun terdapat banyak asar para sahabat yang menyokong perbuatan tersebut. Oleh kerana terdapat banyak asar sahabat seperti Ibn Mas'ud dan sebagainya, asar itu yang dipegang oleh ulama Hanafi, bukan hadis. Kerana hadis yang membicarakan perkara ini semuanya hadis yang bermasalah. Tapi isunya ada asar kalangan sahabat. Maka asar itu yang menjadi pegangan ulama Hanafi dan juga pandangan lama al-Imam Syafi'i. Jadi dalam bab ini, kalau saya nak sembang dengan ibu-ibu lah, ini sembang kita ya, ini sembang kita. Tolong jangan sebarkan yang perlu ibu update di Facebook. Oh, saya hari ini sambungnya solat yang terbatal. Siapa yang ajar tu hari? Saya akan dipanggil oleh Jais nanti, letih saya nak jawab. Okay, ini sembang kita je, jangan buat demikian. Itu satu. Kerana pandangan kebanyakan ulama, termasuk pandangan terkuat dalam mazhab Syafi'i, tidak dibenarkan untuk menyambung semula solat yang terberhenti. Okey, satu. Tapi sekiranya kita berhadapan dengan keadaan yang tidak menentu, kita terpaksa kita ada masa yang amat suntuk. Ya, masa kita amat suntuk, seperti kita berada di luar negara minoriti Muslim, yang mana masa tu kita ada urusan yang penting, nak tak nak ada masa 2 minit lagi kita kena sampai, dan kita perlu berada di sebuah negara yang amat mementingkan ketepatan masa seperti Jepun, yang mana kalau kita terlambat habislah kita. Jadi tiba-tiba pada saat akhir, rakaat ketiga, rakaat yang keempat, tengah kita solat, tiba-tiba kita rasa tak sedap sangat, ataupun rasa sangat berkahak dan tak nak kena buang. Kita tak boleh nak telan dah, tak nak kena buang benda tu. Maka bolehlah kita berhenti di tempat yang terdekat, kita buang dulu, kemudian sebenarnya boleh buang dalam solat. Tapi ini yang banyak lah, yang banyak. Okay, bila yang banyak sangat tu kita atau kita rasa nak terjeruak tadi, ataupun mual, kita pergi muntah sedikit, kemudian kembali semula dan sambunglah baki rakaat yang ada di saat yang terdesak sahaja.
Kerana kita berpegang dengan konsep. Pertamanya kita mesti pegang pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i dan dalam mana-mana mazhab. Mazhab yang paling kuat ialah solat tadi dianggap sebagai batal. Setelah kita mengalami setelah kita mengalami kesulitan tadi, kita terdesak, maka barulah kita boleh berpegang dengan pendapat yang kedua ataupun pendapat yang ketiga. Ya, dalam keadaan terdesak, dan saya yakin keadaan terdesak itu amat sukar berlaku, dan mungkin kalau berlaku pun hanya dalam sekali seumur hidup ataupun 2-3 kali sahaja seumur hidup. Ini kalau Kak Liza duduk kat rumah, relax, dia tak ada apa-apa pun, tak nak cepat apa pun, tiba-tiba nak sambung, tak payahlah. Tapi kalau kita berada di situasi yang memerlukan tadi, tak nak kita kena habiskan segera, maka boleh berbuat demikian. Cuma dengan syarat, apabila berhenti itu, kita jangan sembang dengan sesiapa. Ya? Dan kita kerjakan balik solat tu di tempat yang paling dekat dengan tempat kita pergi membuang tadi. Membuang muntah dan sebagainya. Ya? Okey, baik. Kita tidak dibenarkan sujud semata-mata. Okey. Terima kasih, Kak. Okey, seterusnya kita dalam bab ini watakhizu min maqami Ibrahim musalla, kita dah bincang yang lepas. Okay, sekarang ni kita lihat dia punya kupasan ulama, ibu-ibu sekalian. Ulasan ulama. Kenapa dia tak ada? Oh, patutlah. Ini dalam Sahihul Bukhari. Patutlah dia tak ada ni, tak ada ulasan dia dalam Fathul Bari. Okey, kejap. Saya cari kat sini jap. Dia kena tengok di Fathul Bari. Barulah ada. Fathul Bari. Okey, tapi kena ambil masa sikit. At-tali ni artinya kemudian, ke depan lagi. As-sabiq yang lepas, surat belakang. Tapi ini Ibn Rajab, astagfirullahalazim. Bukan Ibn Hajar. Kita nak cari Ibn Hajar. Ibn Rajab Al-Hambali ni Ibn Hajar. Okey, Fathul Bari, Syarah Al-Bukhari. Sekejap saya cari balik hadis sebab tadi saya terbuka yang bahagian tak ada syarah dia. Hadasana Muslim. Yang ni hadasana apa? Tapi yang ni dah tajuk lain kan? Tersalah lagi. Hadasana Uthman. Ni. Ini kan? Okey. Okey, sekarang kita lihat dia punya ulasan ulama dalam bab ini, ibu-ibu sekalian. Bermula dengan apa pandangan ulama sebenarnya tentang orang yang tersalah kiblat ni. Okey, ada beberapa pendapat ulama yang mana ibu-ibu boleh lihat pada muka surat 219 ya. Okey, Farawa Ibn Abi Shaybah. Ibn Abi Shaybah meriwayatkan daripada siapa ni? 3 ulama yang besar. Sa'id bin al-Musayyib, menantu Abu Hurairah, dan beliau dianggap, sebahagian ulama menganggap beliaulah penghulu segala tabi'in. Ada 3 pendapat ulama siapa Sayyidut Tabi'in, penghulu segala tabi'in. Ada ulama kata Sa'id bin Musayyib atau Musayyab. Kedua boleh baca. Yang kedua ada yang kata Hasan al-Basri dan ada yang kata Uwais al-Qarni. Baik, rahimahumullah. Jadi ini pendapat Sa'id bin al-Musayyib, Atha dan juga Asy-Sya'bi serta ulama-ulama yang lain. Okey. Ini besar-besar nama ni, bukan ulama yang kaleng-kaleng ni. Mereka menyatakan la tajibul i'adah. Tidak wajib untuk kita mengulang semula salat tersebut. Maknanya kita dah habis salat dalam keadaan kiblatnya tak betul. Ya, kiblatnya tak betul, maka kita tidak wajib untuk mengulang semula salat tersebut. Kerana itu dianggap sebagai sah.
Tapi dengan syarat, ibu-ibu sekalian, kita wajib untuk berusaha mengetahui arah kiblat. Sebagaimana kita wajib mengetahui dah masuk waktu ke belum. Okey, macam mana dalam kes masuk waktu? Contohnya, kita katakan Ibu Syarifah. Ibu Syarifah salat. Na'udzubillah min zalik. Ibu Syarifah salat apa? Salatul Asar. Masa tengah salat Asar, masuk rakaat yang kedua, tengah Ibu Syarifah syok baca surah Fatihah dengan qiraat Hamzah tu. Tengah-tengah baca, tiba-tiba bunyi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu Syarifah pun terkejut. Alamak, baru azan ke? Tadi tak masuk asar lagi ke? Ibu Syarifah dah mula taradud. Jadi mutaraddidah, dah keliru. Aku ni solat dah masuk waktu ke belum? Dah masuk waktu ke belum? Maka jawapannya ialah solat Ibu Syarifah secara automatik dianggap sebagai batal. Kerana Ibu Syarifah keliru, tak yakin sepenuhnya dah masuk ke belum waktu. Tapi kalau Ibu Syarifah memang dah tengok dah, sekarang subuh ni, asal lambat dekat 4.50 berdasarkan negeri masing-masing. Dan Ibu Syarifah memang solat pada pukul 4.55. Confirm dah masuk asar. Yakin. Maka bila masuk rakaat yang kedua, tiba-tiba dengar azan. Ibu Syarifah kata, tak tergugat langsung. Aku memang confirm lah solat dah masuk waktu tadi. Mesti surau ni yang lambat azan ni. Ibu Syarifah memang yakin 100% dah masuk. Maka itu yang dinamakan sebagai keyakinan. Itu yang dinamakan keyakinan. Kalau dah mula confused, alamak dah masuk ke belum, maka solat itu batal kerana kita tidak ada keyakinan tentang masuk waktu ke belum. Dan keyakinan itu mesti terbukti dengan kita dah tengok waktu asalnya bila dan kita dah tengok jam dah. Kalau kita sekadar yakin, aku yakin lah dah masuk asar. Takkan tak masuk asar lagi 4.40. Dulu masuk asar pukul 4 suku lagi. Tak 4 suku pun dah masuk asar dah. Sekarang dah 4.40 kot. Mesti dah masuk asar. Padahal asar boleh jadi masuk sebelum 4 suku dan boleh jadi masuk pada pukul 4.50 lebih. Paling lewat kalau di Malaysia ni 4.50 lebih pun ada. Pukul 5 rasa tak ada lagi. Ke dah ada dah pukul 5 pun asar. Jadi tiba-tiba Ibu Syarifah kata 4.40 aku solat tadi. Confirm dah masuk asar. Bermakna ibu telah melakukan kesilapan. Yakni keyakinan itu bukan keyakinan yang terbukti. Dia mesti keyakinan itu keyakinan yang terbukti. Sama juga dengan arah kiblat. Arah kiblat itu mesti terbukti. Jadi semacam saya dahulu ketika saya terperangkap tak tahu nak balik ke mana. Saya tak biasa dengan tempat tu, naik bas ikut dan je. Dan itu first time saya naik bas dalam jarak yang jauh tapi duduk tepi pintu. Sebelum kawan saya tarik masuk ke dalam. Dan kawan saya tanya, habis tu Zul nak tidur mana malam ni? Saya kata, saya pun tak tahu saya tidur kat stesen bas kot malam ni. Saya tak tahu tidur mana dah. Dia kata, jangan macam tu, mai tidur rumah dia, rumah anak. Saya pun tidur di rumah nenek dia malam tu. First time, dah terperangkap dah. Jadi masa nak solat maghrib, saya tanya mana arah kiblat. Dia pun tunjuk sini arah kiblat. Tapi rupa-rupa, saya pun solat maghrib lah. Tapi bila saya nak solat isyak, saya nak menghadap lagi ke arah yang tadi. Kalau saya datang, bukan tu arah kiblat. Terbalik, sebelah sana arah kiblat. Saya pun keliru. Tadi aku solat maghrib, arah mana sebenarnya? Aku ikut arah yang betul ke? Aku keliru ke macam mana? Tapi saya dah tanya mana arah kiblat. Jadi cuma maghrib tu saya tak pasti. Saya ikut arah yang betul ke arah tak betul. Cuma sebelum solat saya tanya dulu tuan rumah. Tanya tuan rumah, itulah keyakinan yang terbukti. Maka solat saya tadi kalau mengikut Sa'id bin Musayyib, Atta, Sya'bi dan ulama-ulama yang lain, la tajibul i'adah, tidak perlu diulang semula. Dan inilah pendapat ulama-ulama Kufi, ulama-ulama Kufah. Okey, boleh? Itu pandangan yang pertama. Pandangan kedua pula daripada Az-Zuhri. Az-Zuhri ni maha guru hadis. Artinya bukanlah beliau paling pakar dalam bidang hadis, tapi beliau antara ulama-ulama terawal mempelopori madrasah hadis. Dan Imam Malik pun antara murid beliau. Okey. Az-Zuhri dan Imam Malik serta ulama-ulama lain telah memberikan satu pandangan yang bagi saya ini standard dalam mazhab Maliki. Dalam banyak isu, bukan isu ini sahaja, ini standard dalam mazhab Maliki dan saya pun sedikit sebanyak rasa macam kuat juga pandangan mereka ini, iaitu tajibu fil waqti la ba'dahu. Kalaulah contohnya kita tersalah arah kiblat tu, kita salat asar dalam pukul 5,
rupanya kita tersalah arah kiblat. Masa tu kita solat di rumah kawan kita, pukul 6 kita sedar, kita salah arah kiblat, masa asar ada lagi, maka kita wajib solat semula. Tapi kalau kita tahu tu pukul berapa? Pukul 8 baru kita tahu, alamak aku salah kiblat tadilah masa solat asar, maka diberikan kemaafan kerana telah terlepas waktunya. Kalau masih dalam waktu, kita wajib mengulanginya semula. Okay, boleh nampak Ibu? Okay, pandangan yang ketiga. Ini pandangan daripada Al-Imam Syafi'i, mazhab kita. Yu'idu idza tayaqqana al-khata' mutlaqan. Kita wajib mengulang semula solat yang tersalah arah kiblat tadi. Tak kiralah tersalah tu sebab apa pun secara mutlak, kita wajib mengulang semula solat yang terbatal tadi. Baik. Jadi itu tiga pandangan ulama ibu-ibu sekalian. Dalam bab ini saya melihat ada dua perkara yang penting untuk kita tegaskan. Satu, saya tegaskan balik, kita mesti ada keyakinan yang kuat bahawasanya itulah arah kiblat. Okey. Kalau kita berada di taman, baru pindah ke rumah yang baru seperti Kak Syida, baru pindah ke bukit yang penuh dengan keuntungan itu, maka sebelum Kak Syida nak solat tu, Kak Syida kena tanya dulu jiran tetangga sebelah. Kat mana arah kiblat sebenarnya? Itulah cara penentuan yang paling tepat. Manakala kalau kita nak gunakan kompas tu, pastikan kita menggunakan aplikasi yang betul, kerana ada juga apps yang digunakan tidak betul. Ya, ada juga yang tak betul. Baik. Kalau tersalah sedikit, sengit sikit-sikit berapa degree itu, insya-Allah diberikan kemaafan menurut perbahasan ulama. Sebab kalau kita tengok ulama mazhab Maliki sebagainya, kalau kita duduk luar Mekah ni, kalau kita tak tepat 100% arah kiblat, itu diberikan kemaafan. Maknanya kita tidak perlu terlalu menyulitkan keadaan demikian. Tapi sebelum mungkin, ialah kalau kita tengok rumah biasa kan, pokok mana arah kiblat pukul 1. Kita pun letak pukul 1, kata sengit sikit. Macam mana dia tahu sengit sikit betul ke sengit sikit tu kan? Dia pun tak tahu sengit pandai kata sengit sikit lah ni sikit. Mari orang lain sengit sikit lagi, mari orang lain sengit sikit lagi. Mana pukul 1 yang betulnya? 1 suku ke, 1.5 ke, 12.45 sebenarnya. Tapi katanya pukul 1. Kita pun ikutlah pukul 1. Kecuali ketika saya pindah ke section 19, memang terbukti dengan 3 cara. Cara yang pertama ialah cara yang paling confirm, mesti tepat insya-Allah berdasarkan teknologi yang ada, menggunakan alat theodolite. Ini memang yang paling confirm dah. Geng-geng falaki ini datang, cek satu-satu, cek tanda pula di mozaic tu, tanda macam mana arah kiblat. Kita ikut betul-betul arah kiblat tu. Okey. Cara yang kedua ialah menggunakan pergerakan matahari, di mana matahari terbenam. Dan cara yang ketiga ialah ketika matahari istiwa atas Kaabah, sekali lagi kita ukur bayar matahari itu, tengok arah kiblat memang tepat. Jadi kita terbukti dengan 3 perkara selain daripada kompas. Tapi tak guna kompas adalah sebab kita guna alat yang lebih diyakini, namanya theodolite. Okey. Oh, bunyi pinggan lagi. Ada orang masak-masak ke? Kalau tamu nak solat, memang Kak Lapik sudah dah siap-siap. Okey. Okey, tak kira Kak Zarina, kalau hotel tak ada dia punya tanda arah kiblat ke mana, kita kena guna kompas ataupun tanya pekerja hotel mana arah kiblat yang betul. Baik, ibu-ibu yang saya kasih, perkara yang kedua yang kita nak tegaskan selepas isu kita betul-betul cek arah kiblat, kecuali kita berada di tempat yang sukar untuk kita pastikan mana arah kiblat, baru diberikan kemaafan. Okey, macam mana tu? Contohnya saya pernah terperangkap di jalanan dalam keadaan kita naik motor dengan kawan kita, tiba-tiba motor pula pancit, masa tu dah dekat maghrib, duduk betul-betul di antara persimpangan, satu nak ke arah naik flyover, satu jalan kiri yang bahagian bawah. Kami duduk tengah tu. Jadi dalam masa tu waktu senja, kita macam mana nak buat ni? Kita dah terperangkap dah ni. Maka masa tu dah maghrib, kami pun tengok cahaya matahari terbenam ke arah mana.
Masa tu mana ada kompas lagi di handset. Handset pun handset murah-murah yang tak sampai 100 tu. Yang campak kena anjing pun kira taubatlah masa ICU. Jadi kita pun solat di tengah-tengah tu, ibu-ibu sekalian, berpandukan arah matahari sahaja, yang entah betul entah tak betul, maka ia diberikan kemaafan kerana apabila kita berada di satu kawasan yang menyukarkan kita menentukan arah kiblat yang betul, orang pun tak ada untuk menunjukkan kepada kita, orang sekeliling tidak ada, maka kita diberikan kemaafan untuk hadap ke mana kiblat pun. Kak Zarina kena tanya orang terdekat. Tak ada kompas, handset tak ada, kena tanya orang terdekat. Dia tak boleh main memandai-mandai di arah kiblat ni. Dia kena jaga betul-betul. Okey, ibu-ibu sekalian, kita dah selesai di sini. Adapun isu yang lain tidak perlu diberikan ulasan kerana tidak ada kaitan dengan topik kita menghadap ke arah kiblat. Okey, teruskan. Kak Liza, okey? Mana Kak Liza ni? Maksudnya soalan, Kak Syeda. jika seseorang tu di tengah solat kan, lepas tu kita dapati arah solat, arah kiblat dia tak betul kan, kita tegur dia melalui verbal lah, kita cakap kiblat tu tak betul, kena pusing ke belakang, dan dia pusing ke belakang, maknanya bolehlah macam tu Ustaz, boleh tak kena macam tu? Okey, boleh. Kita mesti membetulkan arah kiblat orang, itu amal makruf. Amal makruf kita wajib membetulkannya selagi mana kita ada kemampuan. Dan cara membetulkannya itu terpulang kepada situasi. Kalau kita boleh betulkan secara verbal sahaja, silakan. Kalau kita perlu tunjukkan arah sejadah, kita tunjukkan arah sejadah. Kalau kita perlu gerakkan badan dia, kita gerakkan badan dia. Tengok situasi, tengok siapa orang tersebut. Kalau budak-budak, bagi saya kita peganglah badan dia, kita betulkan kalau budak-budak. Kalau orang tu nampak gaya, payah kalau kita cerita ni. Kita pun kita tunjuk arah sejadah sebagai contoh. Kita betulkan sejadah dia. Ataupun kita tunjuk sejadah kita sebagai contoh lah. Kita kata pada dia, hajar silap kiblat ni. Ini yang betul. Sebagai contoh. Saya pun pernah Kak Syida tersalah, hampir-hampir tersalah kiblat. Saya masuk dalam satu surau pasaraya ke mana. Saya pun nak solat hadap kiblat ni. Tiba-tiba saya tengok ada orang, saya dah angkat takbir, dah ada orang solat tempat lain. Saya pun kira, mana aku ni? Rupanya saya hadap sebelah sana, dia hadap sebelah sini. Dia pula tak tengok saya. Saya dah tersalah pun dia macam buat tedek je. Sabar je orang tu. Betul kan aku silap ni. Kita tersalah sebab arah sejadah kan. Ada orang sejadah tu dah hafal hitam macam ni. Ada orang majam macam ni, saya terkeliru dengan arah sejadah tu. Kalau tak, saya akan jadi viral lah. Tersalah kiblat, mau kata ajaran sesat ke apa benda pula. Okey, jadi kita betulkan. Dan dia begini, kalau kita dah hadap kiblat dengan cara yang betul, tiba-tiba ada orang kata arah kiblat kita salah, kita tidak perlu untuk membatalkan solat. Kita gerakkan saja badan kita. Solat kita itu sah. Yang penting kita bermula dengan keyakinan. Okay. Kak Liza, sebenarnya bukan isu ni. Sebab tadi tiba-tiba gambar Kak Syida hilang daripada 4 manusia yang ada kat sini. Sekarang ni saya hanya boleh nampak 3 orang je. Jadi bila Kak Syida tak bercakap, Kak Liza tak bercakap, Kak Liza dah hilang daripada 3 ni. Hanya nampak Kak Syida, Ibu Sharifah, Ibu Hazati. Sebab tu saya saja nak dengar balik suara Kak Liza supaya masuk balik dalam 3 golongan terpilih ni. Okey, baik. Kak Liza cuba cakap sikit. Hello. Ya Ustaz, ada. Dah muncul balik dah. Dia macam tu lah Zoom ni. Ini tabiat dia. Baru semangat ada muka Kak Syida, muka Kak Liza. Macam cakap dengan malaikat dia seorang-seorang Puan Syafi ni berkata baru nampak Kak Liza kan. Baik. Maaf Ustaz. Ya. Salam Ustaz. Yang cari arah kiblat tadi ada 3 cara. Satu guna theodolite tu, ikut kompas. Kedua ikut matahari. Yang ketiga tu? Yang ketiga tu saya yang masa matahari tu duduk atas Kaabah. Itu Kan kedua. dia ada masa dia dalam setahun tu 2 kali matahari betul-betul tegak atas Kaabah, istiwa. Masa itulah kita boleh ukur menggunakan kayu. Kita tengok bayang kayu tu dia menghadap ke arah mana. Itulah arah kiblat.
Boleh Ibu Sharifah? Dua cara je lah. Tiga lah. Satu, tiga cara ni, satu tiada light. Yang kedua mana matahari terbenam. Yang kedua kan. Yang ketiga ketika matahari tegak atas Kaabah. Istiwa Azam namanya. Kalau saya pergi piknik tepi sungai ke, saya selalu ikut matahari lah. Matahari terbenam. Tapi dia ada isu matahari terbenam ni masalahnya. Matahari terbenam ni dia tidak sekata. Dia ada mengalami perubahan. Jadi kalau orang pandai dia boleh baca je matahari terbenam tu macam mana kan. Tapi kadang-kadang ada matahari terbenam sebelah sini, ada masa dia sengit sikit. Jadi siapa yang tak biasa dia akan keliru dengan soal matahari terbit dan matahari terbenam. Maka cara yang paling mudah pada zaman sekarang ialah menggunakan kompas. Tetapi pastikan apps yang disahkan. Saya pun ingat apps apa yang sesuai untuk kompas ni. Saya pun tak pandai guna kompas sebenarnya. Ada sejadah yang ada kompas tu? Kalau betul sejadah tu terbukti, boleh. Tapi banyak-banyak Ustaz. Ya? Buka apps banyak-banyak. Kalau Kak Iza akan buka apps macam-macam. Muslim Pro lah, Iman lah. Kak Iza akan check satu. Kalau semua banyak tunjuk arah yang sama, Kak Iza pakai. Kalau ada internet pula kadang. Kalau internet lah. Saya macam ni lah. Nanti saya akan tanya isteri saya apa apps yang sesuai. Satu pun cukup dah. Tak perlu banyak-banyak. Okay. Maknanya Kak Liza ni menggunakan banyak pandang ulama' lah ni. Mana majoriti Kak Liza ikut yang tu kan. Satu pun cukup. Tapi pastikan ia yang berautoriti. Yang terbukti betul. Ya. Nah, tak perlu guna semua cara yang saya sebutkan tadi. Cuma saya nak cerita. Rumah saya terbukti arah kiblat dengan 3 cara. Kalau kita boleh upah orang Ahlul Falak datang cek kiblat rumah kita dengan bayaran berapa puluh ringgit sahaja, itu okey lah tu. Tapi tak perlu pun. Kalau kita keliru boleh. Kalau banyak rasa yakin sikit kan ni, banyak-banyak tu rupanya semua tak berautoriti. Tak jadi juga. Satu yang berautoriti sudah memadai daripada banyak tapi tidak berautoriti. Ya? Baik. Jadi sekarang ni kemudiannya hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya. Ini daripada Imam Malik ni, Malik bin Anas, Imam Malik daripada Abdullah bin Dinar daripada Abdullah bin Umar. Baik. Qala bainan nasu bi Quba fi salati subuh ja'ahum at. Masa tu para sahabat sedang salat di Quba. Dalam salatus subuh tiba-tiba datang seseorang. Faqal, lalu orang itu pun berkata, sahabat Nabi itulah, faqal, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-lailah Qur'anun wa qad umira an yastaqbila al-Ka'bah fastaqbiluha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam tadi telah dapat satu ayat untuk memerintahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Maka hendaklah anda semua menghadap ke arah kiblat. Wa kanat wujuhuhum ila sya'mi fastadaru ila al-Ka'bah. Masa tu mereka sedang menghadap ke arah Baitul Maqdis. Tantang tu juga mereka pun menghadap ke arah kiblat. Okey, begitu. Ini benda yang kita dah cerita yang lepas, bahawasanya ada peristiwa itu berlaku pada waktu zuhur. Kemudiannya ada sahabat Nabi pergi ke satu masjid, Masjid Bani Harisah, dan masjid itu dengan salat asar. Dia berkata Rasulullah dah minta tukar dah arah kiblat. Mereka pun tukar arah kiblat. Okey. Kita cuba tengok Masjid Al-Qiblatan ini berada di mana sebenarnya? Di mana Masjid Al-Qiblatan? Kita dah bincang dah kelas yang lepas kan? Al-Qiblatan. Masjid Al-Qiblatan ini letak di mana? Perkampungan apa sebenarnya? Siapa ingat? Masjid Al-Qiblatan terletak di perkampungan? Tak ingat lah. Terletak di perkampungan. Baru baca buku Ustaz Abdul Basit berlupa dah. Kan. Ada je buku Dr. Basit. Tapi kat mana ni? Ni pun ada ni. Ada. Madinah Al-Munawwarah. Buku inilah yang Kak Liza baca kan?
Okey. Sekejap apalah ada benda macam ni. Kita tukar sekejap. Nah, okey. Tapi ada cahaya belakang tu, cahaya dari Gua Hira. Masjid Al-Qiblataini muka surat 146. Masjid Al-Qiblataini terletak di perkampungan Bani Salamah ataupun Bani Salimah. Bani Salimah ke Bani Salamah ya, betul? Okey. Itu dia Bani Salamah, Ustaz. Bani Salamah. Ustaz Abdul Aziz tu dia Bani Salamah. Yalah Bani Salamah. Bani Salamah ni maknanya dia berlaku bila sebenarnya. Kalau kita tengok kita tengok cerita ringkas Kalau ikut satu cerita, masa tu Nabi sedang solat zuhur. Nabi pergi ke rumah Ummu Bishr bin Al-Barra. Masa tu di perkampungan Bani Salamah. Lalu Nabi pun solat zuhur. Masa solat zuhur tu, ketika Nabi berada di rakaat kedua solat, turun wahyu daripada Allah Azza wa Jalla agar tukar ke arah Kaabah. Lalu Nabi pun berpaling terus ketika itu. Berpaling terus. Ya. Okey, jadi Masjid Al-Qiblataini itu berada di perkampungan Bani Salamah. Baik. Yang kedua ialah solat asar. Okey, dia sebenarnya tak bertentangan pun. Nak berlaku benda tu dalam solat zuhur itu satu riwayat. Kemudiannya ada orang yang sedang solatul asar, yakni di perkampungan solat asar tu di perkampungan Bani Harisah. Di perkampungan Bani Harisah. Okey. Sekejapnya. Artinya mereka solat zuhur dulu dengan Nabi, kemudiannya ada sahabat Nabi pergi ke perkampungan Bani Harisah dan mendapati mereka masih lagi menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dia pun beritahu Rasulullah dah tukar arah kiblat. Maka mereka pun tukar arah kiblat. Okey, itu yang kedua. Dan kemudiannya mungkin sahabat yang sama yang namanya Abbad bin Bishr, dia pun pergi pula ke perkampungan Bani Amr bin Auf, iaitu penduduk Quba, di Masjid Quba pada waktu subuh. Dia pun kata semalam dah turun wahyu supaya tukar arah kiblat. Maka pada waktu subuh, geng-geng Masjid Quba pula tukar arah kiblat. Jadi ia berlaku dalam beberapa keadaan. Jadi yang pertamanya kata Al-Hafiz Ibn Hajar, solat pertama yang mengalami perubahan ialah solat zuhur di perkampungan Bani Salamah. Okey. Solat pertama yang menghadap kiblat di Masjid Nabawi pula ialah solatul asar. Itu kata ni lah. Manakala solat yang mengalami di Quba pula mengalami perubahan ketika solat subuh keesokan harinya. Okey, maknanya itu ada beberapa betul lah, perkampungan Bani Harisah itu ialah orang yang duduk di Masjid Nabi SAW. Artinya Nabi mula-mula bertukar kiblat tu zuhur, kemudiannya ada orang yang duduk di Madinah, Masjid Nabi, masa tu sudah solat asar, maka dimaklumkan Nabi dah solat zuhur tu menghadap arah kiblat dah. Dan kemudiannya Masjid Quba baru tahu pada waktu subuh keesokan hari. Walaupun mereka tahu lambat, tapi solat tanpa menghadap ke arah kiblat itu diberikan kemaafan oleh Allah Azza wa Jalla kerana ia berlaku dalam keadaan tak tahu lagi wahyu dah turun. Okey, nampak Ibu? Jadi disarankan kepada Kak Liza untuk khatam buku Dr. Basit tu, Rahsia Mekah dan Madinah. Kalau boleh 2 kali khatam. Ya, 2 kali khatam. Saya pun khatamnya ketika berada di Mekah. Sebab saya menghabiskan buku yang lain. Okey. Kalau Kak Liza dapat tawaran pergi ke Mekah nanti insya-Allah untuk haji, Kak Liza tolong maklumkan dalam grup sebab saya nak hadiahkan sebuah buku yang berkualiti tinggi yang memang sepatutnya dibaca sebelum pergi buat haji pun. Okey, buku tu ialah tentang bagaimana orang salaf dalam berhadapan dengan haji. Cuma kali tahun ni saya dimaklumkan cabaran untuk pergi ke Mekah itu dia agak mencabar kerana ramai orang yang membuat Ramai Ustaz. 0.1% daripada rakyat Malaysia lah maknanya. Yang bolehnya 30,000 kan. Okay. Tapi yang tertunda sebelum-sebelumnya tertunda tu, apalagi yang dah usia terlebih,
semuanya berebut. Tapi insya-Allah berkat doa ahli jemaah ahsanu amala ni, bukannya aksaru amala, insya-Allah ada peluang untuk Kak Liza serta yang lain-lain bagi menunaikan haji ya. Dalam masa sama insya-Allah yang muda-muda seperti Puan Syafini, Puan Syahirah pun dapat pergi haji dalam usia yang muda. InsyaAllah sebelum usia 40 ataupun sebelum usia 42 dapat pergi insya-Allah. Dia kalau muda sangat pergi pun tak best juga sebenarnya. Kalau pergi umur 30 ke 20 lebih tak best juga sebab kita budak lagi. Tak mature lagi. Ibadah pun tak berapa kuat lagi. Tapi kalau dah umur macam Kak Liza ni pergi, tuan sihat lagi, kuat lagi, kematangan ibadah pun ada. Kalau yang umur macam kita ni kematangan ibadah tu ada, jadi perubahan tu baik. Macam saya ni orang muda. Orang muda ni dia ada banyak masalah. Saya pergi pun saya ada masalah apa dia. Saya jenis orang yang malas serabut dengan pakaian. Jadi saya pakai t-shirt je. Saya ni antara manusia yang paling ganjil di Masjid Haram. Saya solat hanya pakai t-shirt. Orang lain semua jubah baju Melayu. Dan kalau orang tengok saya dengan t-shirt hijau tu mungkin orang ingat saya ni Nabi Khidir kot. Pelik semacam je. Saya pakai t-shirt, saya pun duduk. Dia mengarut lah Allah Akbar kepada ustaz. Tapi bagi saya tak nak serabut dengan basuh jubah lah apa sebab dia dalam bab pergi haji ataupun umrah, beg orang lelaki yang besar bukan beg orang perempuan. Besar tu sebabkan ihram saja dah tebal sangat. Kain ihram tu saya buat 3 helai je. Tapi Allah besarnya kain ihram saja dah makan ruang. Kalau ibu-ibu tak apa pakai kain telekung je. Sebab itulah saya malas bawa jubah ke apa benda tu tak bawa. Tapi akhirnya ya Allah, aku ni lekeh sangat nampak gaya. Okay, bila sampai Malaysia ni kita cuba pakai baju Melayu jubah ni. Segak apa, bila dah Mekah kenapa selekeh kan. Tapi isunya tak nak serabut tu je. Baik, kawan saya Ustaz Yusri, lagilah dia pergi ke Mekah masa tu imam satu Malaysia dapat pergi Mekah secara percuma haji. Dia bawa selai sepinggan je, satu beg galas. Lagi luar biasa. Dan di sana barulah dia membeli jubah, dia beli baju Melayu kat sana dan dia beli beg pun kat sana. Sebab ramai orang bagi duit pada dia untuk membeli sana. Ya, ceritanya begitulah Kak Liza. Semoga Kak Liza dapat pergi Mekah dengan terbaik. InsyaAllah diberi kesihatan, jaga makan minum dengan sebaik-baiknya. Ya, InsyaAllah. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, dan juga bila ada peluang di Mekah tu, dia lain suasana dengan Malaysia. Kalau kita solat dengan baca buku Quran pun tak ada orang heran pun, ambillah peluang. Ada masa kita solat dalam keadaan banyak rakaat. Okay, contohnya kalau kesian tu mungkin Kak Liza boleh berikan tumpuan kepada banyak rakaat. 2, 4, 6, 8, 10 sebagai contoh. Tapi pada waktu malam Kak Liza boleh pecut daripada sudut melamakan 2 rakaat tersebut. Nak boleh 1-2 rakaat tu dalam setengah jam ke ataupun 1 jam ke, itu bacalah Quran sebanyak-banyaknya masa berdiri, buka je lah Quran. 1 rakaat, kalau kita tak berapa nak kuat nak berdiri lama, kita baca dalam setengah juzuk sebagai contoh. Rakaat kedua setengah juzuk. InsyaAllah bolehlah dalam 1 jam lebih untuk 2 rakaat. Kita panjangkan rukuk, kita panjangkan sujud, apa pun bergantung kepada keadaan masing-masing ya. Saya sendiri pun tak memperbanyakkan solat pada waktu duha. Ini satu kelemahan saya yang amat ketara. Disebabkan saya tak ada kemampuan untuk berbuat demikian. Sebabnya malam dia pendek sangat. Okay, kita minta maaf ya, saya iklan sejak tempat lain. Saya, isteri dan makcik ni akan pergi ke Masjidil Haram sebelum asar lagi kan, dalam setengah jam ke sejam sebelum asar kita dah pergi dah ke Masjid Haram. Dan kita akan duduk situ sampai lah Isyak. Okay, makna pukul 9 lebih baru kita balik ke hotel. Dan di situ memang kita tak dapat nak elak. Kita kena makan juga pada waktu malam. Kalau kita tak makan, kita collapse. Kita tak makan lagi tu sampai ke dari sebelum asar sampai ke malam tu tak makan. Jadi kita makan 10 lebih tidur. Dalam keadaan 10 lebih tidur, pukul 2.30, pukul 3 dah kena bangun dah. Sebabnya azan pertama 3.30. Kadang-kadang terlepas juga pukul 3. Jadi makna tidur tu amat sekejap. Dalam keadaan kita berjalan jauh, tidur tu amat sekejap. Jadi masa mana kita qada tidur? Pada waktu duha. Dan saya tak nak terlalu memaksa diri kerana saya takut kepenatan pada petang hari itu.
Jadi tapi ada orang yang kuat, dia duduk je kat masjid tu. Dia kuat, dia duduk kat masjid, apa-apa pun dia lempak je kat masjid tu, ni iktikaf sana, itu memang kuat, masya-Allah ya. Tapi sebahagian orang dia tak mampu sebab dia melibatkan isu nak masuk toilet dan sebagainya. Ada beberapa isu renyah macam tu kan. Okay, tapi ya, ada orang yang kuat, ada orang yang tak berapa kuat, macam saya yang tak berapa kuat. Saya rehatlah waktu tu. Okay. Apa pun dia bergantung kepada kemampuan masing-masing. Jangan terlalu memaksa. Yang penting kita buat dalam keadaan memahami, insya-Allah. Baik, kemudiannya ibu-ibu sekalian, kita terus pergi ke bab yang ke depan, iaitu bab yang ke-33. Saya kira nanti di Mina tu mungkin toilet tu toilet bertingkat kot. Sepatutnya dia buat dalam 3 ke 5 tingkat. Senang sikit sebab tahun 2030, semoga yang muda-muda kat sini ataupun yang belum pergi dapat pergi dalam 2-3 tahun ni, kerana 2030 target mereka, dan baru-baru ni masa saya duduk Mekah lagi, mereka dah berjuang dah kempen 30 juta orang menunaikan haji. Bayangkan. Sekarang yang saya pergi 1 juta lebih tu pun, hari-hari pertama tak jumpa. Hari pertama saya pergi ke masjid, tak jumpa mana pintu masjid. Sampai saya belah, aku pergi Mekah dah 2 kali kot. Tak jumpa pintu masjid. Saya call kawan saya, macam mana? Mana masuk pintu masjid? Dia pun boleh. Kenapa dia tak jumpa pintu masjid? Memang tak jumpa sebab semua jalan kena sekat. Tak masuk, tak jumpa mana Kaabah tu. Hari kedua, barulah kita tengok betul-betul setting. Oh, macam ni cara nak masuk. Itu pun habis-habis berubuk dah. Hari ketiga baru dapat sikit. Dan kami tawaf tu, tawaf yang belum kami sebab haji wada' pula haji ifrad, kami nak tawaf awal tu, kami tawaf dalam masjid je. 1 jam, saya okeylah, isteri saya yang tak berapa sihat tu, 1 jam tawaf, memang habis-habis kuat lah dia kena buat kan. Okey, baik. Jadi ceritanya memang 1 juta lebih pun tak tahan, tapi orang pergi umrah lagi ramai, 3 juta lebih pun umrah. Haji sudah ni 3 ke 5 juta kan. 2030, 30 juta. Bayangkan. Dan saya yakin masa tu mungkin kemah pun bertingkat, kerana Mina tu dia kawasan muhadad. Dia tak boleh, kawasan dia seluas tu je kawasan dia. Dia tak boleh lagi lebih luas daripada tu. Itu je kawasan dia. Takkanlah dia nak sumbat 30 juta macam tu kan. Jadi mesti dia ada, mungkin dia buat satu penempatan yang lain pula ke, mungkin dia buat toilet bertingkat. Toilet bertingkat dia macam kita pun ada toilet bertingkat, dia senang dia benda tu. Cuma Mina ni ialah satu kawasan yang hanya hidup 3 hari je dalam setahun. Masa tu jadi hidup. Masjid tu yang dipanggil masjid apa, saya lupa dah apa nama masjid tu. Kak Syida ingat tak masjid apa yang kat Mina tu? Kemah kami betul-betul dekat masjid tu. Jalan kaki tak sampai seminit dah sampai masjid. Masjid Turki, masjid apa? Itu memang sepenuh-penuhnya. Tak boleh nak bayangkan. Dan dia hanya hidup 3 hari je setahun. 3 hari je setahun. Mina ni ialah bandar kemah terbesar di dunia. Kemah banyak-banyaknya. Okey, baik. Qadarullah, Allah yang menentukan segala-galanya. Semoga projek Saudi itu membawa kebaikan bukannya kerosakan, insya-Allah. Dan semoga jemaah haji tahun ini dan seterusnya dapat menjalani ibadah dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Baik. Bab yang seterusnya ialah haqqil busaq bil yadi minal masjid. Membuang ludah dengan menggunakan tangan di masjid. Okey. Ini ada beberapa hadis Nabi SAW yang perlu kita baca sebenarnya, tapi tak apa, kita tengok sikit-sikit. Satunya hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bukan Masjid Khaif ke? Masjid lain. Masjid Khaif tu lain. Khaif ke Khaif? Masjid Khaif kan? Kita ingat dah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ludah ada di arah kiblah. Fashaqqa dzalika alaihi, lalu baginda pun rasa tak suka keadaan itu, hatta ru'ya fi wajhihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga nampak perasaan tak suka tu pada wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Faqama fahakkahu bi yadihi sallallahu alaihi wasallam,
Lalu baginda pun berdiri membersihkan ludah itu dengan menggunakan tangan baginda. Bukanlah guna tangan terus. Maknanya Nabi guna alat. Ya, Nabi guna alat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu azza wa jalla. Sesungguhnya apabila anda berdiri untuk salat, anda sebenarnya bermunajat dengan Tuhan anda. Ataupun Nabi sebut, inna rabbahu wa bainahu wa bainal qiblah, sesungguhnya Allah ada antara dia dengan kiblah. Bukanlah Allah secara zat, bukan Allah secara zatnya. Fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatih. Justru janganlah anda meludah di bahagian hadapan. Walakin an yasari. Tapi kalau anda nak ludah juga, ludah di sebelah kiri. Au tahta qadamai, ataupun ludah di bawah tapak kaki. Ini cerita, bukan cerita Masjid Nurul Iman Rawang, bukan Masjid Cahaya Iman di Bandar Kotri Homes, bukan Masjid Bukit Beruntung, bukan masjid di area mana-mana ni, tak. Ini masjid sekarang ada kapet, jangan perlu ludah di kaki tu. Ini cerita Masjid Nabi yang tidak ada kapet. Ya. Summa akhadha tarafa ridaihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun ambil hujung selendang baginda. Faqa fihi, kemudian baginda meludah di situ. Summa radda ba'dahu ala ba'd. Faqala aw yaf'alu hakadha. Lalu baginda pun dia panggil faqala ni bukan baginda bercakap, Summa radda ba'dahu ala ba'd, Nabi lipat dia punya selendang Nabi tu. Faqala aw yaf'alu hakadha, ataupun kamu buat macam ni. Artinya satu ludah sebelah kiri. Tapi kalau ada orang sebelah kiri, kita solat di inilah, bukan solat di masjid ni. Ini solat di masa camping. Kita rasa nak meludah. Nak meludah sebelah kiri ada orang. Maka tak boleh. Kita pun ludah di bahagian kaki kita. Okay, kita pun bersihkan dengan menggunakan kasut tu. Ada tanah kan. Okay. Ataupun buat macam ni kata Nabi. Ambil kain, ludah kat kain. Kita sekarang ni ada kain sendiri, ada tisu, ataupun terdesak, kita guna kain kita lah. Kain telekong ke, ataupun dengan baju. Masalahnya kalau pakai baju dengan pendek macam saya ni, macam mana nak buat? Oh, boleh juga macam ni kan. Kemudian kita lipat. Pastikan dia tak ni, nanti bersihkan lah. Lebih baik baju kita yang terkena elio tu daripada orang lain. Tapi ini bukan buang kahak, ini ludah. Ya. Okay. Mana ada orang buang kahak dalam solat. Tapi nak buang tu, ulama kata kena telan macam tu. Itu adab kita. Tak apa Kak Ina. Okey je. Bonda Azhar kata pergi tahun 2018, ibadah menonton sangat teratur, tak ada berebut. Cuma toilet dan kamar mandi berebut sebab jemaah Indonesia masuk kawasan kita tanpa kebenaran dan monopoli guna toilet. Ya betul. Kalau dulu-dulu, memang kalau isu toilet ini, dia ada dua isu. Satu, jemaah Indonesia yang terlalu ramai, akhirnya dia masuk kawasan toilet Malaysia. Yang keduanya, jemaah wanita juga cuba merampas toilet lelaki. Jadi, toilet lelaki ni, lelaki terpaksa mengalah. Jadi, ada sedikit ruang. Masa saya pergi, tak ada isu itulah sebab jumlah haji hanya 1 juta lebih. Maka kalau di Padang Arafah memang tak ada isu. Isunya ketika di Mina. Isu di Mina ni masa mana? Isu di Mina ini ialah ketika subuh. Itu isu yang paling besar. Kita nak bangun pukul 1 pagi. Minta maaf. Memang tak mampu. Lepas ada orang mampu tu cerita orang tu, orang yang wali lah tu. Nak tak nak saya kena bangun pukul 2 lebih, pukul 3 baru tersedar. Kita dah penat sebenarnya. Kalau kita bangun pukul 3 memang panjang lah beratur tengok orang masih bilik air. Bila lah giliran aku nak masih bilik air ni. Sejam tunggu, kadang-kadang sakit. Nak buang-buang yang kecil ni sejam. Biasalah tu melakukan macam tu. Tapi alhamdulillah tak sakit, tak meranggang perut je. Kalau meranggang perut memang nanya. Jadi masalahnya ialah kita nak bekerja solat subuh jemaah tu. Itulah kadang-kadang kita tak mampu untuk takbiratul ula dengan imam. Kerana isunya kita tak mampu nak cepat lagi. Orang buat tu panjang di toilet. Maka di sini kita kena belajar ilmu. Ilmu tidak menyusahkan orang. Iaitu kalau mandi sekejap. Kalau ambil wuduk, ambil sekali cukup. Tak payahlah ambil 3 kali. Dan semua orang ni, ramai juga orang saya tengok. Ambil wuduk macam ni. Telinga 3 kali. Telinga kiri pula 3 kali.
Allah Rabbi, geramnya aku, pakcik, telinga ni dia boleh gerak dua-dua tangan. Geram nak betul macam tu kan, tapi sebab ada orang buat macam 3 kali, tak betul, dia kena gerak serentak. Dan buat sekali cukup lah, ramai lagi orang ambil wuduk. Dan sebenarnya kerajaan Saudi sendiri kena memudahkan jemaah haji dengan memperbanyakkan toilet yang menjadikan toilet bertingkat tu. 4-5 tingkat, insya-Allah lagi-lagi mudahlah. Tapi kenangan, kesusahan ini sebenarnya dia memberikan kenangan. Cuma kalau terlalu susah, ia akan memberikan kenangan yang buruk. Kalau susah tu sikit-sikit, ia akan memberikan kenangan yang baik. Alhamdulillah, saya mendapat kenangan yang baik. Tapi bila kenangan baik ni ada kesulitan dia, iaitu timbul kerinduan. Mina memanggil-manggil. Jadi kita rindu, bila lah pergi Mina lagi. Tapi kalau jemaah haji sampai 3-4 juta, kita fikir juga lah. 1 juta lebih macam saya hari tu memang syok lah kan. Memang syok lah. Di Mina memang cabaran yang besar. Pergi bila tak rasa nak buang air, bila sampai Liri tu dah rasa dah, pijak Kak Lina. Kak Lina kata tu, sebelum rasa nak buang air lagi, dah pergi batu dah. Dan batu panjang tu, masa tu lah tiba-tiba dia nak buang air kan. Dah sampai masa lah. Okay. Kak Liza baca tips motivasi haji daripada buku daripada tulisan Prof Kamil kan, Kamil Ibrahim. Tapi dia kata dekat Mina memang tak boleh pergi time peak hour lah. Kena bangun awal juga pukul 1-2 macam tu kena bangun. Waktu tu memang tak sesak lah dia cakap. Kita kena ada pengorbanan siap-siap untuk diri dia cakap. Kena doa daripada sekarang supaya Allah mudahkan hidup cara nak duduk kat Mina tu, sebab kalau ramai-ramai memang susah, nanti kita tak sempat nak kerja solat jemaah dia cakap, sebab dia niat dia memang dia nak solat jemaah kan, jadi Allah izinlah dia, tapi dia memang bangun awal lah, dia memang kena bangun 1-2 pagi, time orang lain tidur dia bangun, dia kata dia macam tu lah. Kalau baca tips motivasi haji dia tu memang dia tak lepas satu-satu perkara, dia semua dengan doa. Betul Kak. Tapi dia sebenarnya menunggu itu pun bukan satu kesulitan, cuma kalau terlalu ramai lah, jadi sulit lah kalau terlalu ramai. Macam saya kalau time 3-4 pagi tu dah memang ramai sangat dah, dia kata. Memang ramai lah. Dan sebenarnya kita kena jadikan benda tu sebagai positif. Bila beratur kita sembang, masa kita nak kenal orang. Haji dari mana Haji? Kawan tu ketak je muka. Bukan tak nak sembang lah, fish perut. Okay, masa tu kita belajar ilmu toleransi. Kita dah beratur lama, kemudian kita ada peluang, kita tengok haji tu, dia tadi dia beratur. Saya pun ada masa, kita barisan kita ni seorang dapat, haji yang sebelah kanan kita tak dapat lagi. Jadi kita pun toleransi, haji gigi dululah tempat saya ni. Okey, ataupun saya keluar toilet, ada lagi haji tu. Saya pun beritahu, haji boleh tak kita bagi ruang pada haji ni dulu, sebab dari tadi lagi dia tunggu urusan dia. Maka semua orang bertoleransi sebenarnya. Cuma kita kena dengar cerita positif, jangan dengar cerita negatif. Negatif macam mana? Kat Mina dah orang bergaduh. Jangan dengar cerita-cerita macam tu. No. Semuanya positif. Kita pergi dengan minda yang positif, apa saja berlaku positif. Jangan sekali-kali benci dengan orang buat salah tu mungkin kerana dia tak tahu. Inilah peluang untuk kita berkongsi maklumat, berkongsi ilmu yang kita tahu. Kan? Baik, terus kita berhenti dulu. Memang syok bincang pasal haji, sebab saya lepas balik haji saya tak pernah sembang pasal haji, sikit-sikit je. Sebab saya kata nak sembang lebih-lebih pun macam aku seorang pergi haji, buat malu je kan. Tapi hari ni rasa semangat sebab Kak Liza, kita nak sangat Kak Liza boleh pergi haji tahun ni. Kalau tak dapat kita buat demonstrasi kat depan tabung haji nanti. Liza haji kan. Nak pastikan Liza pergi. Okay, baik, sekarang ni kalau kita tengok ke depan sedikit, ibu-ibu tengok teruslah dalam buku ibu, saya malas cari kawasan sini, iaitu pada muka surat 235 dalam 5 minit yang terakhir ni. Okey. Kata Nabi SAW, man tafala tujahal qiblah jaa yaumal qiyamati wa tafluhu baina ainaihi. Sesiapa yang meludah ke arah kiblah, nescaya dia akan jumpa dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti dalam keadaan ludah tu ada antara kedua mata dia. Maknanya dalam keadaan tak elok lah. Jadi ini satu benda tak elok. Jadi ibu-ibu sekalian, ulama pun bahas lagi. Bukannya saya ringkaskan terus lah sebab dia cerita sama je ni di sini. Ke depan tu pun cerita yang sama.
Satunya, kalau kita memang tak boleh nak meludah di tempat lain kecuali sebelah kanan, maka dibenarkan untuk kita meludah ke sebelah kanan. Okay, nanti ibu baca sendirilah buku tu yang bahagian depan lagi sampai bab yang ke-35, bab larangan meludah ke sebelah kanan. Dia cerita yang sama je. Poin dia ialah jangan meludah ke sebelah kanan kecuali terdesak. Contohnya naik kereta. Naik kereta kita memang terpaksa meludah. Kita dah berhenti tepi tu kawasan tanah je, bukannya kawasan yang mengganggu orang. Kita terpaksa meludah. Okey, masa tu. Takkan kita nak meludah sebelah kiri tu? Dah lah, kalau saya ni sebelah kiri tu isteri, mau ketak muka nanti. Kita kena meludah sebelah kanan macam mana pun. Kita tak ada pilihan dah. Itu diberikan kemaafan. Ya. Kenapa tak boleh meludah sebelah kanan? Kenapa kiri boleh? Bukankah malaikat ada kanan dan kiri? Maka ada ulama kata, dia bukan isu malaikat penjaga tu. Malaikat penjaga memang ada kanan kiri. Tapi dia ada malaikat lain yang ada sebelah kanan tu. Jadi kita respect dengan malaikat lain tu. Malaikat kanan kiri tu dia mana-mana pun dia follow je kita. Dia ada ilmu kebal untuk follow kita ke mana-mana pun. Okay, tapi yang malaikat lain tu yang ada di sebelah kanan kita tu, dia terganggu dengan ludah kita. Jadi kalau terpaksa, ya kita ludah ke sebelah kanan, sebelah kanan. Tapi seboleh-boleh mungkin kita jangan ludah ke sebelah kanan. Okay. Ludah ke depan boleh tak? Ludah ke depan boleh, bukan tak boleh. Cuma jangan ke arah kiblat. Itu saja ya, jangan ke arah kiblat. Sebagai memuliakan kiblat itu sendiri. Jadi saya tengok hadis-hadis itu semua benda yang sama. Sampai hadis bab yang ke-36 pun benda yang sama. Kerana Imam Bukhari ni dia style mengulang-ulang hadis dengan maksud yang berbeza. Dan pada bab yang ke-37, muka surat 249, Imam Bukhari pun kata meludah dalam masjid satu perbuatan dosa. Jika meludah secara tanpa adab tadilah. Kalau terpaksa meludah tak apa. Iaitu kita kata apa, kita meludah ke kaki kiri, masjid pun masjid padang pasir, masjid tanah bukannya masjid ada kapet, itu dibolehkan. Cuma meludah yang ikut dan tu, meludah ke arah kiblat, meludah ikut-ikut dan sampaikan orang tengok pun jelik, jijik, maka tak boleh. Dan caranya ialah kita kena kambus dengan tanah. Okay. Kalau kita lihat dalam muka surat 251 kata Nabi SAW, saya ada jumpa ludah ni, kesan-kesan ludah dalam masjid, namun tidak dikambus dengan tanah. Ia merupakan termasuk amalan-amalan buruk umat saya. Jadi, dan Nabi sendiri sebagai pemimpin yang besar, lebih besar daripada presiden sebuah negara, lebih besar daripada yang di-Pertuan Agong, Nabi sendiri membersihkan masjid. Ludah-ludah itu Nabi sendiri yang bersih. Menunjukkan betapa tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba kita yang bukannya Nabi, YB pun jauh sama sekali, dan masuk ahli parlimen langsung tak ada kelayakan. Tiba-tiba kita tak buat kerja membersihkan masjid. Jadi ini bukan satu benda yang baik lah. Kecuali kita nak cepat, kita tak ada kemampuan dan sebagainya, itu dimaafkan. Tapi dalam keadaan kita ada kemampuan, kita kena tolong membersihkan masjid. Nabi sendiri pun membersihkan masjid. Ya? Okey. Dan kalau kita lihat dalam muka surat 256, ini saya ringkas-ringkaskan semuanya sebab benda yang sama je. Dalam muka surat 256 tu, ada hadis riwayat Abu Mamah daripada At-Tabarani, kerana sesungguhnya di hadapan kita tu ada Allah, malaikat pendamping di sebelah kanan, dan korin jin, yang korin syaitan berada di sebelah kiri, maka kita meludah tu ke sebelah kiri. Okey. Kemudiannya pada muka surat 258 bab ke-39, 258 bab 39, iaitu yang diceritakan oleh Nabi SAW itu, meludah tu di hujung pakaian kita, ya, di hujung pakaian kita, kemudian kita lipat. Okey. Dan akhir sekali ibu-ibu boleh baca dia punya rumusan pada muka surat 260 261 bagi siapa yang ada buku cekan. Tak perlu saya nak cerita satu-satu sebab ia akan benda yang berulang sahaja. Dan kita ni nak baca banyak lagi hadis Bukhari ni. Saya bukan nak mengajar pondok pada ibu sekalian. Adapun dengan itu berkatalah guru saya, bila nak habis? Kita belajar nak tahu, bukannya nak tahu satu-satu. Tapi kita dapat gambaran umum Islam tu macam mana, ya. Jadi insya-Allah kita boleh habis buku ni dalam tempoh 2-3 bulan. Kemudian kita berpindah ke buku yang baru. Kalau boleh kita habiskan Sahih Bukhari sebelum kita meninggal dunia. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya berhenti di sini. Kak Syida, Kak Riza, boleh? Saya berhenti awal sikit. Okey.
Faham Ustaz? Sekali Ustaz dah kelas lagi 1 nanti kami join insya-Allah. Memang tak payah join lah. Tak, sambil Tak. masak boleh je join Ustaz. Tak ada masalah. Buka je kat dapur tu. Bawa telefon pergi. Selalunya. Jadi alhamdulillah Ustaz. Okey, Ustaz pun ada kerja. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khairah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ustaz dah keluar dah tu. Ustaz ada kelas satu lagi kan sekejap lagi. Terima kasih Liza. Terima kasih Pak Syida. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Anta jazakillah khairan katsiran. InsyaAllah kita pergi ke pelah-pelah ni saya share. Kita kejar ustaz. Jom kita ke sana pula. So saya end ke sesi pagi ni lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.